Okey, dari awalnya kita bercerita pasal nak menyelamatkan rumah. Jadi harapan besar memang pada semua rumah yang semua umat Islam yang ada di Malaysia ni, perubahan untuk memartabatkan agama kita. Itu yang saya cuba nak perjuangkan juga sekarang. Untuk semua yang ada dekat sini, untuk YB, untuk Datuk Ustaz, saya sekarang adalah dilihat sebagai pengganas. Yang mana kalau siapa ada tengok saya kat Twitter, siapa ada main Twitter kat sini? Tak ada? Memang tak ada main Twitter? Yang main Facebook, saya nampak benda tu clear depan mata saya. Sebab alhamdulillah bila di akhir zaman saya dihadiahkan hidayah ni oleh Allah, mata saya hati saya terang, mata saya terang untuk nampak benda-benda yang tak patut berlaku dalam Malaysia ni. Yang mana saya nampak sangat kekejaman pada agama kita sendiri satu, lepas tu juga kekejaman dan penganiayaan pada rakyat. Yang maksudnya saya mungkin tak ada sangat nak cerita pasal apa duit yang mungkin tak pandang sangat, tapi saya cuma nampak pasal kezaliman. Contohnya macam baru ni saya pergi ke demonstrasi untuk ISA. Mungkin saya terlambat untuk mengetahui tentang tu, tapi saya nampak benda tu tak dimasukkan lagi. Rasa sangat kejam, yang mana bila saya tahu apa yang berlaku dalam tu. Yang berlaku dalam tu, dulu saya tengok dekat YouTube tahanan yang diletakkan di Guantanamo, diseksa, minum air kencing, disepak terajam macam sesuka hati. Tapi saya tahu benda tu sekarang berlaku di Malaysia. Saya tak pastilah hari ini masih berlaku tidak, tapi saya tahu benda tu berlaku di Malaysia. Yang mana saya rasa macam, ya Allah, tak sangkanya benda macam saya rasa sebelum saya berhijrah ni, negara saya aman, saya tak ambil tahu apa langsung yang berlaku. Tiba-tiba akta tu sebenarnya dah 50 tahun dalam Malaysia ni. Akta yang digubal oleh manusia, itu bukan hukum Allah. Jadi saya rasa sangat kejam. Mangsa tu, ibu mangsa sendiri bercerita bila dah dilepaskan. Memang sangat kejam untuk manusia yang ditangkap dan tak dibicarakan. Maknanya sesiapa saja yang tangkap, kalau tak dijatuhkan hukum bersalah, dia masih tidak bersalah. Betul tak, OIB? Ustaz? Datuk? Yang mana tu? Jadi masa saya berdepan, saya terpanggil, tak ada siapa-siapa pun ajak. Saya sendiri dengan rasa sedar, sebab saya tak suka tengok sesama manusia kita menganiaya sesama sendiri. Hidup nak bahagia macam mana pun janganlah aniaya orang lain. Jadi bila saya tahu keadaan tu, saya terpanggil untuk sama-sama dengan anak-anak muda, dengan keluarga mangsa pergi depan ISA tu. Diorang berdemonstrasi dengan cara aman. Tapi saya sebenarnya tak ada pun fikir nak cakap. Lepas tu saya terus bercakap juga, OIB. Saya cakap, saya nampak situasi yang mana berlaku bila anak muda menyuarakan tentang keadaan tu, minta dimasukkan, minta benda tu biang dah terlalu lama. Memang kejam untuk kita sebagai umat Islam. Sebab saya nampak yang bekerja pun semua Melayu yang beragama Islam. Tak nampak pun muka pelik-pelik kat situ. Jadi saya rasa macam tiba-tiba nak menyuarakan, nak kata kenapa benda tu berlaku dalam Malaysia. Mungkin kalau siapa nak tengok, saya pun tak tahu apa saya cakap masa kat situ. Saya rasa memang benda tu sangat kejam, memang perlu dimasukkan. Dan yang paling patut dipertanggungjawabkan ialah orang yang mengeluarkan, yang berkuasa, yang bagi akta tu berjalan dari Malaysia. Siapa? Siapa YB? Ano? Berani. Tapi bukan. Saya bukan nak bertindak. Saya sayang kawan-kawan saya. Even kawan-kawan saya yang sesama artis dengan saya dulu bermusuh dengan saya sebab dilaga-lagakan. Yang mana bila saya dah berada dalam satu situasi yang saya dah faham sangat Islam tu secara keseluruhannya, saya nak berkongsi. Saya kesian dekat kawan-kawan saya. Sebab bila saya pergi mana-mana, orang semua cakap, tak malu ke dulu tak pakai tudung? Saya tak kisah pun. Saya pasal kenapa saya nak rasa macam malu? Sebab memang dulu saya lalai. Saya lalai. Orang kata, masa zaman jahil dulu tak rasa ke buat dosa besar? Saya memang, saya kata, saya akui kesilapan saya akui kelalaian saya tak salahkan dunia saya. Maksudnya saya tak salahkan dunia sini
sini, dan siapa kawan-kawan saya kat situ saya tak salahkan. Sebab benda tu atas kelalaian saya sendiri. Jadi bila saya dah sedar, saya nak semua kawan-kawan saya ataupun semua umat Islam yang lain pun sedar sama. Sebab kita dah lama sangat terleka dengan budaya Yahudi yang diserapkan dalam kehidupan kita. Jadi saya memang rasa sangat rugi sebab saya lahir pun budaya saya dah macam tu. Lama sangat saya terleka dengan hidup saya. Jadi saya rasa bersyukur dengan hidayah yang Allah bagi. Jadi saya nak sedar, nak sedarkan semua umat Islam yang kita kena berbalik pada Al-Quran dan Sunnah yang memang sangat diambil sedikit sangat apa yang ada dalam untuk kehidupan harian kita sekarang ni. Sekarang saya berbalah dengan mereka sebab saya tahu bila mereka cakap kalau dapat hidayah dan agama, kenapa masuk PAS? Kalau gini kenapa PAS? Tapi memang sebelum saya bersama dengan berada di atas pentas ni, saya pun memang tak faham yang agama dan politik tak boleh dipisahkan. Dulu saya sibuk dengan dunia saya je, tapi sekarang saya dah faham. Sebab kuasa pemimpin tu kita nak buat hanya dari jalan politik, dari zaman Nabi pun. Jadi benda tu saya dah faham. Walaupun sekarang saya tak masuk PAS lagi, bukan saya tak sudi, tapi ramai lagi kat luar sana yang tak faham. Jadi saya nak bersama-sama mereka supaya mereka faham dan kita masuk sama-sama memperjuangkan agama Allah. Tapi saya nekat sebenarnya, saya nak perjuangkan agama saya sebab saya rasa banyak sangat kezaliman yang melibatkan agama kita. Di mana masjid diroboh, banyak sangat di situ. Nanti jadi gaduh. Jadi saya mengharapkan kesedaran daripada semua umat Islam dalam negara ni, yang mana saya tak benci pun pada orang-orang ni. Saya jawab Twitter, saya jawab Facebook dengan keadaan yang penuh dengan kasih sayang. Tapi kena juga bodoh, kena tak apa, pahala free. Saya rasa benda tu memang tak ada masalah langsung pada saya. Cuma betul, di akhir zaman akan ada golongan yang menolak agama, yang menolak ulama tanpa sedar. Jadi sebenarnya bila kita mengaku Islam tu, kadang-kadang bila menidakkan apa yang saya cakap tu, benda itulah yang dimaksudkan bila dah akhir zaman, dia menolak tanpa sedar. Sebab saya sebenarnya mengajak pada agama, bukan saya nak tunjuk pandai. Tapi bila saya ada kesedaran kat situ, saya bukan benci pada UMNO ke apa, tapi parti tu tak memperjuangkan agama dan agama Allah secara keseluruhannya. Maksudnya ambil Al-Quran dan Sunnah tu sebagai panduan hidup. Macam tu juga saya jumpa, saya dah tahu bila Tok Guru ni Aziz cakap, kalau UMNO boleh memerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ambillah Malaysia ni, tak nak pun, penat. Banyak orang nak jaga. Saya pun rasa macam penat nak buat benda-benda pelik macam ni. Sebab ini bukan bidang saya. Tapi sebab bila dia mempertikaikan apa yang ada dalam Al-Quran, bila dia nak buat hukum sendiri yang bukan hukum dari Al-Quran, saya rasa benda-benda tu sangat pelik lah. Jadi saya saya tak tahu dari mana datang kekuatan dan keberanian ni. Bila saya sedar, saya nak semua orang lain pun sedar supaya kita sama-sama bukan terjamin di dunia je, tapi terjamin juga di akhirat sana, insya-Allah. Saya minta maaf kalau saya buat salah ataupun bercakap benda yang mungkin menyakitkan hati setengah pihak, mungkin ada orang UMNO kat sini. Saya minta maaf, tapi saya nak bagi tahu apa keadaan sekalipun, berbaliklah pada Al-Quran dan Sunnah, kerana kita ni kepunyaan Allah dan kita akan ditanya apa saja yang kita buat di dunia ni. Allah